dan Hayati seni kata lagu ini. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kepada manusia yang terlahir sempurna, jangan sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, lakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Pelik pula kan bagi dengar lagu. So apa kaitannya lagu ni dengan sesi yang selepasnya? Okey, dijemput Puan Aisyah Rosli daripada AR Akademi untuk berkongsi dengan kita tentang kebangkitan setelah kejatuhan. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama-tamanya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dalam tubuh badan kita. Allah beri hati kita dengan dikatakan iman dan takwa. Kata Allah mengisi dengan taufik dan hidayah. Tidak ada yang mampu kita dapat syukuri melainkan satu, nikmat iman. Tercabut iman wa na'udzubillah. Apabila kita melangkah dan masuk ke dalam bilik seminar ini menyatakan Allah pilih kita. Maka dalam tajuk kebangkitan selepas kejatuhan, yang kita mulakan dengan apakah yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah, iaitu dikatakan sebagai pegangan akidah itu, yang dibahagikan dengan berbagai ujahan-ujahan dari segi akidah syariah tasawuf. Maka kalau dikaji-kaji rupanya empat tasawuf ni empat hati dia. Saya ni banyak tasawuf. Kelas saya banyak cerita tasawuf. Maka insya-Allah pertama-tama ni saya ucapkan syukur alhamdulillah sebab hadir pada pagi. Tidak ada yang secara kebetulan, melainkan semuanya adalah keserakahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimani rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Maka sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh pengerusi majlis, menyatakan saya dibawahi arah itu. Kalau tengok bawah PPIM, apa kena saya dengan PPIM? Dia akan bertanya tak? Masuk-masuk saja, oh ni program PPIM bukan program bersama. Ya, bukan. Okey, maka ini adalah salah satu landasan. Kalau kita faham tentang persatuan politik Islam, dia membawa konsep Islam. Masya Allah, satu benda yang saya tengok tentang persatuan ini, makan mereka sangat-sangat jaga. Especially Islam itu. Kita kaji balik dalam kehidupan gitu, nak cecah pada akidah syariah tasawuf, kalau makan tak jaga nak cerita. Empat halalan thayyiban. Itu yang dicerita Pak Syariah pun, halalan thayyiban masuk ke situ. Sebab kita ni selalu mengambil enteng tentang perkara-perkara yang kita rasa nak ambil enteng. Kita suka lah. Maka hari ini dengan tajuk kebangkitan selepas kejatuhan banyak mengisahkan tentang saya sini. Tetapi saya nak bawa macam tak tahu cerita saya ni. Saya bawa tentang bagaimanakah kota Konstantinopel pada tahun 1453 Hijriah telah ditakluk oleh Sultan Muhammad yang kedua, Sultan Al-Fatih. Kita kaji balik sejarah ni. Sejarah yang macam bagaimanakah pemilihan ataupun pemilihan yang dikatakan dalam part tadi yang kita tengok, iaitu pemimpin dalam bahagian kepimpinan, pemerintahan. Kita tiru sikit dalam kehidupan Sultan Al-Fatih, bermula umurnya 22 tahun telah menguasai kota Konstantinopel. Menjawab pada soalan sahabat kita tadi, anak masih main game. Jawab. 22 tahun tau. So yang dah jadi pemerintah yang takluk kota Konstantinopel. Apakah sejarah yang di sebalik dia? Maka berlakulah pemilihan-pemilihan. Yang pertama, syarat qiyamulai tidak boleh tinggal. Umur 8 tahun, Al-Hafiz menghafaz 30 juzuk Al-Quran, menguasai 6 bahasa. Kita bahasa Melayu, Inggeris pun kantong, Arab apatah lagi. Bagaimana nak jadi dikatakan dengan pemimpin yang benar di sisi kita? Siapakah pemimpin itu dalam hidup kita? Kita lah. Yang dipanggil tentang kuasa dalaman. Maka kita tengok 50 kali serangan telah dilakukan dengan membenarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahawa Konstantinopel itu akan ditawan oleh siapa?
oleh seorang pemuda. Berbalik tentang akidah syariah tasawuf ni, yang kita tu nak belajar ni tadi, Asyariah, Maturidiyah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, apa sikit semua dia ni. Apa pegangan kita? Ahli Sunnah wal Jamaah, boleh ikut ke tidak? Maka hidup kita ni kena fokus dengan apa yang kita nak ikut, bukan fokus pada benda yang tak nak ikut. Bila kita boleh fokus pada benda yang kita nak ikut, insya-Allah Allah akan dorong. Maka di situlah kita tengok cerita tentang Kesultanan Sultan Al-Fatih 50 kali buat serangan. Bukan sikit. Di siang hari mereka berpuasa, di malam hari mereka qiyamul lail. Kita kalau puasa nak baca satu juzuk Quran pun. Maka perlukan tarbiyah. Di situlah pembinaan pesantren, pondok-pondok, kiai-kiai ini untuk mentarbiyah diri kita, bukan tarbiyah kepada orang dulu. Tarbiyah diri kita. Saya sangat suka cerita tentang Ustaz Kazim Ilyas punya pondok. Ada seorang very young woman, almost umur 60 lebih. Kita pergi 3 hari khatam satu Al-Quran. 3 hari ya. 3 hari satu Quran dia kata. Maknanya 3 hari 30 juz. Very young, lebih kurang 65, 70. Apa hidup dia? Aku ingin menghabiskan masa hidup aku untuk Allah. Apa vision dan misi kita hidup itu? Ilmu tetap akan ada. Ilmu bukan sekadar pada kitab. Ilmu bukan sekadar apa yang kita tulis. Sebab itu saya sering membawa kepada seluruh sahabat-sahabat saya. Ilmu itu perlu diamalkan, bukan ikut kitab. Maka disitulah permulaan hidup saya selepas saya kerja Tuhan. Berapa banyak kali saya kerja Tuhan? Kenallah sedikit tentang diri saya. Nama saya diberi nama oleh ibu yang tercinta Siti Aisyah binti Rosli, dan hidup saya bersama ibu saya yang saya sangat cintai lama sangat, itu 7 tahun. 7 tahun saya dapat menikmati tentang kasih sayang seorang ibu. Sebab itu saya sangat sensitif dengan ibu. Saya cukup pantang kalau seorang anak yang kurang ajar dengan ibu. Sehingga baru ni saya buka kelas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda akhir kiamat apa dia? Siapa yang masuk kelas? Yang pertama, Tuhan menghasilkan atau melahirkan hamba. Saya sangat tekan Pak. Sebab kita tidak menghargai ibu kita. Sedangkan ibu kita itu keramat segala doa. Kalau tak boleh hormat ibu dan bapa, bagaimana nak hormat tentang sesuatu perkara yang lain, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disusun dengan syariah. Syariat kita bagaimana? Kalau dengan ayah kita yang kita boleh pandang selama ini, kita boleh sentuh tubuh badan dia, tetapi kita berkata-kata macam-macam. Macam mana hubungan kita dengan Allah dan Rasul yang kita tidak pernah jumpa? Maka saya ni pun dilahirkan dengan dasar satu perkataan, anak yatim. Saya paling tak suka. Waktu saya kecil tu, saya ingat yang kena gabur kepala. Anak yatim tu, hari masa apa? Hari apa? Yang itu, Ashura. Dia pun, sebab tu hari ini saya bawa pada seluruh sahabat saya, kalau nak ambil berkah atas kepada anak yatim, jangan pusing kepada dia. Saya tak suka. Kenapa? Kepada buang. Memang kita tahu nak ambil berkah. Tetapi di sinilah saya urutkan tentang inspirasi hari itu. Apa yang di sini? Ubun-ubun kita. Tempat masuknya apa? Bagaimana kita jaga? Tubuh badan kita tak boleh jaga. Maka hari ini, you want to be what you are. Dalam diri kita ni Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk melakukan perosakan di atas muka dunia. Semua tahu. Tetapi apa yang kita sedang bawa. Maka saya pun membesar dengan perkataan anak yatim. Sangat lama, sampai umur saya lebih kurang 13 tahun baru saya boleh realize dan saya reda dengan takdir Allah bahawa Allah ambil ibu 13 tahun. Macam nak pergi tauhid kan? Rasulullah menerima tauhid 13 tahun. Untuk pasak tauhid. Kita berapa tahun? Ustazah, saya baru pergi hijrah berapa lama? Lebih kurang 3 tahun. Okey, itu 4 anak bantah.
Maka di situlah saya dapat menerima dan akhirnya saya pun bila nak sekolah hari ingat tak kena tulis dekat orang sekolah ataupun cita-cita. Siapa ingat cita-cita dia berdiri tu sampai sekarang? Apakah cita-cita? Kita jangan jadi macam golongan-golongan itu. Ikut suka lah tahun ni aku nak jadi bomber, tahun depan aku nak jadi usahawan, okey tahun depan aku nak jadi doktor, tahun depan aku. Tak. Sebenarnya dia memang spesifik. Bermula di umur saya daripada umur saya 6 tahun sehingga tingkatan 5. Cita-cita saya seorang guru. Kalau guru tu saya, kedua pramugari. Dia tak tiga kan? Guru, pramugari, ketiga tu bisnes. Alhamdulillah sampai sekarang tiga-tiga tu tak. Khususnya nombor 2. Pramugari tu kalau tak jadi tahu dia tinggi dengan susuk tubuh. Maka di situlah kan bila saya sampai dia tingkatan 5 saya belajar. Saya paling tak suka belajar. Waktu kecil. Belajar sebab apa? Sebab kata ustaz tadi lah. Belajar sebab ayah suruh. Bila dah sampai tingkatan 5 tu saya pun okey ni dah. Saya pun belajar bersungguh-sungguh supaya apa depannya aku memang confirm anak belajar. Itu dia saja. So bila pun sama belajar kan. Okey, keluar result. Keluar result kata ni. Niat memang tak nak belajar. Dapat permohonan memang tak akan belajar. Sebab masa tu dah bermulalah berjinak-jinak bekerja. Saya kahwin very young. Sebab tu anak saya sekarang pun dah umur paling tua pun dah berbelas tahun. So saya nak cerita hikmah kahwin awal. Maka di situ dah saya bermula bisnes umur 22 tahun. Okay fine. This world is mine. Saya minta. Sebab apa? 22 tahun. Orang duduk sama lagi duduk belajar. Kita dah ada bisnes. Bisnes bukan kali-kali pun ada. Bisnes ni startup musim tu boleh cover. Kita ambil kontrak. Saya dapat strike. Strike yang pertama. Maknanya dalam kehidupan kita kena ada strike. Apa visi kita? Alhamdulillah strike yang pertama tak lama. Drop. Zoom jatuh. Maka orang bisnes tidak lari dengan kejatuhan. Mak sempit berapa banyak kali jatuh. Okey, kemudian takkan nak jatuh kan. Hidup dah biasa hidup dengan kewangan yang dipanggil nafsu serigala. Namun kita strike balik. Naik balik. Masuk pula bahagian apa? Bahagian sale. Sebab tu saya tak nak buat sale. Sebab buat sale ni gila tau. 4 pagi baru start tau. 4 pagi baru start sale. Ataupun closing sale. Baru pukul 4 pagi. Saya buat sale sampai saya kena closing 2 orang. Kalau saya jumpa dia, saya tak closing, jawapannya no next. Saya paling tak suka orang kata, okey tuan, nanti dulu lah. Saya paling menampak. Istilah nanti dulu dalam sale penting. Siapa yang buat sale nanti boleh belajar lah dengan saya. Sebab itulah saya kata apa? Di situlah mula belajar tentang dunia. Okey, mana kita nak ambil balik kita ni sijil-sijil keduniaan. Belajar tentang segala ilmu kebatilan. Sebab ilmu dunia ni mana ada. Saya tak ikut pada Islam. Saya tak ikut muamalat Islam. So guru saya siapa? Mak Luki tu lah. Guru Tony, Robin. Itu guru-guru kita. Saya tak kenal alim orang. Tetapi saya ikut pada Islam. Sebab nak berjaya dalam bisnes, pertama solat kena jaga. Maka saya sangat menjaga solat. Solat. Apabila dengar azan saya akan solat. Sebab kalau jaga solat, insya-Allah rezeki akan keluar. Saya pun solat. Habis azan saya pun habis solat. Betapa awalnya waktu solat saya. Harap-harap fahamlah bagi mereka yang faham. So itulah kehidupan saya. Solat jaga. Kedua, confirm jaga tahajud. Sebab golden hours in tahajud. Kau minta apa? Allah bagi. Bangun dan tahajud. Bangun minta apa? Depan kertas kawan. Ya Allah, aku nak sekian. Minta. Allah tu baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sangat baik. Dia bagi second time saya strike. Naik tinggi. Akhirnya, bang jatuh for the second. Jatuh dan sikit-sikit. Kemudian tahulah, bila dia jatuh, kau cari Allah. Siapa jatuh tak cari Allah? Penipu orang ni.
Barulah, ya Allah, manalah nak cari balik what your turning point in life. Kita nak cari balik apa tujuan hidup aku. Dan tak ada orang yang boleh terima kita melainkan orang agama masa tu. Kalau kita telefon kawan kita, dia mesti cakap ni confirm nak minta duit. Kita telefon adik-beradik kita, ini confirm nak cerita masalah. Kita telefon kakak kita, ini tak ada lain nak curhat. Tak ada orang nak dengar suara hati kita. Sebab masa tu baru saya realize Allah dia yang mempunyai suara hati kita. Saya pun dalam keadaan yang sangat lemah ini datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak mencari ilmu nak kenal Allah. Awaludin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Namun saya bukan kenal waktu saya kecil. Pergi sekolah agama. Tapi sekarang kalau tanya Pak Arab, insyaAllah tak boleh jawab. Sebab itu. Sebab dia tak aplikasi dalam kehidupan saya. Pokoknya bila cari awaludin ma'rifatullah, mungkin masa itu umur saya 30-an. Oh, dah kenal Allah. Kenal tak? Itu yang nak kenal tadi tu. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, itu nak kenal. Saya berkenalan dengan Qadariyah. Apa ni semua Allah sebab? Apa ni Allah? Sebab tu ahli sunnah wal jamaah. Maka akhirnya dalam saya nak kenal Allah itu, saya tersalah langkah. Strike saya kali ketiga. Memang jatuh itu. Rasa nak kuburkan diri dekat dalam tanah. Walaupun tak mati. Dia melibatkan tentang akidah. 2 tahun saya menunggu. Betapa saya down dia masa 2 tahun. Saya dikejar oleh pihak-pihak berwajib. Kejar. Sebab Pak akidah. Dia naik tahulah. Oh, dalam hati ya Allah. Tuhan dia. 2 tahun. 2 tahun saya mencarikan. Dan 2 tahun pula saya bertakdir. Dan tidak ada nilai kehidupan dalam hidup saya. Tuan-tuan sekalian. Walau macam mana pun kita jatuh. Yang saya lalui. Part akidah yang paling saya rasa saya paling useless dalam. Kita tak. Walaupun kita dah berubah. Walaupun kita dah bertaubat. Tetapi kesan daripada pembawaan akidah kita itu menjadi bekas. Ibarat seperti kena sihir. Kalau dah kena sihir dah balik, orang kata boleh ada peluang pada sihir. Apabila saya muncul balik yang slow and steady, saya tak ada siapa-siapa kecuali saya ada sahabat-sahabat saya di hadapan. Iaitu memang saya really appreciate adalah sahabat sebab saya muda balik dengan solat tasbih. Saya mencari kekuatan dengan solat sunat tasbih. Saya kata apa tahu? Orang boleh tolak semua benda tapi solat orang tak boleh. Apa saya buat? Masa tu datang seorang sahabat tu hantar. Ustazah tak seorang Ustazah. Ustazah ikut Ustaz. Saya rasa tu macam ya Allah. Apa? Saya memang tak nak menjawab segala persoalan SMS, WhatsApp semua saya tak nak. Saya rasa semua orang tak akan terima. Itu saya tak buat. Maka apabila saya pergi solat tasbih itu, di situlah kekuatan saya. Dan saya dikenali sebagai Ustazah Aisyah Rosli solat tasbih. Kalau Pak kata siapa tu? Siapa? Pak kata Kak Ros kan? Yang dia kan? Solat tasbih lah kenal kan? Ustazah solat tasbih. Itu lah saya. Di situlah kekuatan. Tak ada orang boleh tolak Pak solat. Siapa nak tolak, tapi saya tak. Saya pegang pada muka hadis tu yang mengatakan solat ini sangat berat. Tapi apabila kau buat, kita pun buat. Saya tak boleh buat seorang-seorang. Allah uji, sedap buat kan? PKP. Memang sedap buat kan? Kita memang akan buat macam gila. Ikut macam sistem, kena 10 hari. Kita orang ni, solat tasbih yang sebab berapa tahun dah? 6 tahun, 7 tahun. Setiap kali 10 malam terakhir, saya akan berkampung di sebab. Saya nak sabar. Diorang kan tahu masalah saya. Yang menyanyi, Ustazah punya penajak memang best. Memang best saya kata. Dia tak tahu hati saya gemuk. Saya tak pernah cerita. Hari ni saya rumah. Sebab saya nak bangkit. Maka ketika itulah saya bangkit. Dan akhirnya pada tahun ini baru tu, saya dicabar oleh seorang sahabat untuk masuk secara mainstream. Mainstream dengan saya memang takut. Saya tak ada TikTok.
Facebook saya akan senyap jadi sampah dan berulat. Walaupun dulu saya master dalam buat Facebook. Kemudian saya hanya berbicara dalam circle saya saja, orang-orang saya saja, dan saya akan pilih dengan siapa yang saya percaya untuk ikut saya. Punyalah tanggapan saya. Akhirnya keluarga kami makin membesar. Keluarga saya buka lah AR kan. Semua perasan. Aisyah Rosli. Aisyah Rosli kan perasan. Satu hal juga saya nak cerita, AR itu bukan Aisyah Rosli. Saya kata AR itu saya ambil dari perkataan Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah. Maka saya akan letak ke semua ahli keluarga saya di situ. Dan Alhamdulillah, ahli keluarga saya yang kerohanian ini boleh dapat daripada keluarga darah daging saya. The point tentang kebangkitan yang saya nak bawa hari ini, pertama kena ada pengorbanan, kena ada kejatuhan. Kejatuhan itu jangan kita pandang dengan perkara yang negatif, tidak. Tetapi kejatuhan itulah turning point kita untuk. Maka bila masuk dengan mainstream ni, nak bawa apa? Ustazah. Kita kau bawa ustazah. Dia ni pernah ada background tentang akidah kot. Orang mula takut. Pada saya, hello, orang bertaubat bukan cerita kau tau. Bukan kau yang boleh judge seseorang itu. Hanya Allah. Kau tak tahu berapa lama orang tu sujud dengan Allah. Berapa lama orang tu menangis dengan Allah. Berapa lama orang tu tak betul Allah. Tapi kita manusia suka sangat berkata tentang Tuhan. Ustazah, kita kena buat live, Ustazah. Minta maaf. Saya tak nak. Ustazah, kita ni tak nak. Sebab saya sangat takut dengan mesin. Sebab saya jatuh juga dengan mesin. Saya tak famous sangatlah di Kuala Lumpur. Masa dulu. Saya famous di Jakarta, Aceh. Saya famous di Palembang. Di Uli. Bawa apa? Akidah. Tapi baru saya tahu akidah saya salah. Kerana satu, saya salah pilih. Dan kerana itu, saya tamak dan saya gopoh nak cepat sangat sampai pada Allah sehingga saya tak nak ikut jalan yang sepatutnya. Dalam Islam tidak ada jalan yang singkat, melainkan kena bertaktir daripada awal baru dapat naik. Maka bahawa sekalian kalau jumpa lah guru, ini jalan shortcut cepat naik, saya mohon tinggal. Sebab Pak Akidah yang paling bahagia. Maka saya mungkin macam mana ni? Adakah doa saya Allah boleh makbul kan? Datanglah persatuan penghuni Islam. Saya background usahawan ya. Boleh tak jadi motivator usahawan? Usahawan. Bak pekah pun saya kabur, tajwid pun saya kabur. Kalau ustazah ni dia tak semua dia kabur kan? Maka ada certain yang kita hanya boleh kabur. Maka ketika itulah bagaimana yang paling perit dalam kehidupan kejatuhan empat kita. Bila kita dah jatuh dan tersalah langkah sangat susah nak kembali. Tak ada masalah. Tapi segala amalan kita Allah tolak. Wa na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita buat kalau tidak ada tasawuf, hati tak betul, baca Quran, ayat Quran Allah lempar ke muka kita. Wa na'udzubillah. Kalau kita sedekah hari ini sebanyak-banyaknya, tetapi kita rasa kita yang bersedekah, Allah buka apa? Kau buka baik kau tetapi kosong jadi debu dekat. Bila masuk balik Pak Mention ni, saya banyak ikut tentang bagaimana nak jadi. Takkan nak habiskan umur dengan melayan perkara sia-sia dan kata-kata orang. Maka saya ingin jadi seperti Helam. Metafora saya adalah Helam. Pernah dengar tak lagu Anita Sarawak? Terbang sehelang bebas. Itu genre kita tu. Siapa yang faham tu? Siapa yang lalang dia? Syarifah ini salah umumnya. Di angkasa yang luas. Dia punya ayat. Saya belajar tentang metafora nak jadi helang ni. Helang ni, dia nampak kuat kan? Tahu tak dia menyakitkan gigi kalau dia nak jadi kuat? Bagaimana dia nak tukar rapuh dia? Dia tak boleh tak jadi rapuh kan? Macam ni dia akan. Dia tiba satu masa dia akan terbang tinggi, dia tinggalkan semua, dia pergi kepada satu bukit ataupun gunung, naik tinggi. Apa dia buat? Dia akan merosakkan dirinya sendiri, iaitu dia akan kutil paruh-paruh dia sampai berdalam
kuku-kuku dia, tu dipanggil uslah buat kita yang sedang jatuh. Kalau tak ada sakit ni, nak berubah kena ada pengorbanan. Pengorbanan itulah sakit dan perih. Iaitu pertama jalan apa? Cari ilmu. Betul? Itu saya salah. Nak jalan cari ilmu pelik tau. Sebab dia diikuti dengan mujahadah nafsu. Kita ada ilmu ni bukan bukan sedap nak ada apa? Master PhD. Sebab itu diorang hanya boleh rungkai tentang ilmu. Tetapi mereka tidak boleh rungkai tentang akhlak dan tabiat. Ni bahaya. Kalau kita cerita, oh ni memang excellent untuk cerita. Tapi kita tengok akhlak pun kan tidak melampangkan apa yang dia bawa. Maka di situlah saya mula melatih diri saya bersama dengan sahabat. Kalau saya seorang-seorang memang tak boleh. Pentingnya sahabat dalam kehidupan untuk kita bangkit balik. Maka Allah akan mula filter kita punya kawan-kawan. Perasan tak? Siapa yang ada literation tentang kawan-kawan? Tak ada? Ada? Siapa yang mengatakan pasal? Itu ada. Yang pernah melalui kena filter kawan-kawan. Kalau ada, anda sedang berubah. Kalau tak ada, belum. Allah akan mula filter dengan memberi peristiwa yang kita tak nak. Itu namanya mujahadah bersebuah. Okey, kita tak buat orang bincang. Sakit tak boleh buat bincang. Bukan yang nampak pada mata, bukan nampak pada tubuh badan, tetapi nampak pada hati. Maka di situlah saya pakai balik dan nak masuk Malaysia. Hanya minta pada Allah, Allah lorong. Adalah guru-guru kawan-kawan kita. Saya juga lah pergi agak lama pun. Tapi Alhamdulillah ini ramai. Belah-belahan. Kalau saya belah tu ramai. Sebab saya punya kelas kena sabar. Siapa tak sabar memang tak boleh berkelahan. Syarat dia tu. Kadang-kadang saya kupas satu ayat. Sejam. Kalau siapa nak apa, daurah dengan saya tak ada. Saya tak ada konsep daurah. Daurah ni cepat dia nak habis. Kalau saya buka satu kitab, saya beriman kepada Allah. Saya tanya, tahu tak beriman kepada Allah tu? Ni, jemaah pun dia. Cuba tak tahu. Maka kita balik pada basic. Sebenarnya bukan jemaah ni nak belajar saya. Tapi saya perlukan kawan-kawan untuk bersama-sama dengan saya. Akhirnya Allah memakbulkan satu doa saya yang memang selama ni saya memang minta, iaitu untuk menjejakkan kaki di tanah suci Mekah. Kita hidup bukan kerana duit. Hidup saya kalau tahu, kalau program saya ada bagi. Tak tahu, boleh. So, buat apa? Kita nak bagi rezeki dan bagi. Tapi alhamdulillah, sampai hari ini saya masih lagi berkata lagi. Saya masih lagi boleh ada sesuatu yang saya nak. Sebab kita jangan besarkan nafsu anda. Kita nak macam-macam. Tipu tak nak rumah besar. Tipu dah tak nak kereta besar. Tipu dah tak nak jawatan besar. Yang kita tak nak besar, tang tubuh badan besar. Itu dia tak nak. Yang lain insyaAllah semua dia nak. Tiba tang tubuh badan tak nak. Makanan sampai minta maaf pun ada diet. Rugi lah. Betul? Kita cantik. Minta maaf lah diet. Orang yang nak diet. Tapi sakit juga. Okay. Sebab kita tak appreciate in our life. Kita nampak makanan yang sampai. Kalau nampak benda itu bukan daripada pemberian Allah, kita insyaAllah akan tolak. Tapi kalau kita nampak setiap sesuatu yang Allah bagi itu adalah pemberian Allah. Dan insyakartum la'azidannakum. Bersyukur. Siapa yang memberi mudarat? Allah. Siapa yang beri manfaat? Allah. Maka di situlah garisan panduan hidup kita melalui Al-Quran dan hadis. Sebab kata Ustaz nak ikut Al-Quran ke mana? Hidup kita ni sempurna satu persatu. Maka saya ni meleporikan diri saya kepada kaum muslimah. Ibu-ibu ni banyak masalah tu. Dia mengaku dia masalah. Sampai dah saya buka satu part coaching, cerita masalah. Dalam hati saya tak ada masalah. Tetapi di situlah bagaimana yang kita panggil, bagaimana membina khalifah.
So di cerita ni, akhirnya dah hujung-hujung tahun ni, baru hujung-hujung umur orang kata, baru dah cinta kepada ilmu, baru dah nak start belajar. Dan kalau orang lain dah PhD, kalau saya baru nak start, apa hikmah dia? Saya pandang baik. Hikmah dia, saya belajar untuk habiskan sisa umur saya. Saya bukan belajar untuk kejar kejayaan saya. Kalau kejar kejayaan saya, itu mungkin 15 tahun yang lalu. Itu dulu saya. Tetapi hari ini saya belajar untuk saya habiskan setiap saat hidup saya hanya untuk belajar. InsyaAllah sampai nanti. Dan saya niat pada dalam diri saya, since Allah bagi saya sesuatu kekuatan ataupun satu potensi diri mampu bercakap, maka insyaAllah saya tak akan tutup. Kalau diberi peluang bisnes. Siapa yang ada potensi bisnes, tolong bisnes sungguh-sungguh. Sebab dalam tubuh badan kita, Allah bagi kita semua potensi yang berbeza. Kenapa orang bisnes turut dalam dakwah? Kita tengok Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, kita tengok Abdul Rahman bin Auf, kita tengok Siti Khadijah, penggerak. Di situlah bila kita dah jatuh, kalau puan-puan, hajah sekalian, Datuk Latin, ada pasal jatuh, anda perlu bakar dia. Kata-kata orang tu kita ambil untuk kita lonjak. Tanpa kata-kata orang, kita akan terus duduk di bawah. Tapi saya naik dengan kata-kata orang. Orang kata saya macam ni, orang kata saya macam tu, orang kata saya macam ni. That is the right point untuk saya. Bila Allah dah siapkan diri kita, di situ kita akan mula bergerak akan kehidupan. Ya, satu seminar akan ni. Dan Alhamdulillah kita pun akan ada satu seminar baru itu inspirasi. Pun tak cukup masa. Sebab itulah Datuk, minta maaf lah kadang-kadang tak ambil masa data lebih. Sebab dia masalah banyak. Cinta tentang hati pun stres. Nak buang awan tu masalah. Siapa tanya buang awan kat sini? Awan kan? Dia cerita tentang awan. Ada tak habis lagi? Kenapa kita perlu ada dekat 4 peringkat hati? Nak kuasai hati, rasa hati yang tak tahu. Manusia dominan dengan perasaan dan emosi. Sebab itu kalau cinta kepada Nabi, cinta kepada emosi, bukan cinta pada batang tubuh Nabi, tapi tak boleh buat apa. Kita tengok dalam perjalanan hidup kita ni aja, apa yang kita nak bawa balik? Adakah kita dah buat yang terbaik dalam hidup kita? Nak kata jadi ibu terbaik, saya betul dia angkat bel tengok saya gagal. Nak kata jadi isteri terbaik, bukan bel putih apa benda semua saya gagal. Nak kata saya jadi sahabat yang terbaik di antara sahabat, juga saya gagal. Tapi saya nak jadi sentiasa yang terbaik untuk Allah dan Rasul. Puan-puan, apabila kerana Allah dan Rasul dalam hati, saya minta puan-puan buka satu hati. Selamat datang kepada ujian. Nak dapat cinta Allah adalah dengan ujian. Maka cintailah ujian itu. Gila aku nak cinta ujian. Aku angkat tangan, ya Allah. Kau pemudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Kan orang kata, ya Allah, hari ni ujian apa kau nak bagi? Tak ada. Manusia akan minta untuk jauh daripada pandangan dan kasih sayang Allah. Dengan dia kata, ya Allah, kau pemudahkanlah segala urusanku. Itu sebenarnya. Manusia sangat takut dengan fitnahan, ujian, kejatuhan, apa lagi, sangat takut. Tetapi dengan semuanya itulah yang bagi Nabi kita lalu. Yang penting kena ada ilmu. Kedua kena ada pengorbanan. Ketiga kena ada hati yang tulus. Hati ni tak boleh cerita dengan lain. Hati ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pandang berapa pangkatmu, apa gajimu, apa titlemu, Allah tidak pernah pandang. Tapi saya selalu cakap dengan para sahabat saya. Para sahabat saya memang sangat takut dengan ayat ini. Selagi mana anda ada jawatan, betul tak tadi? Anda paling lama sekali akan dihisap. Saya kembali.
Saya akan jadi sebagai pemangkin untuk mereka sentiasa berusaha dapatkan cinta Allah dan Rasul. Dan saya sentiasa ada dengan mereka untuk dengar mereka punya cerita. Kami pernah nangis sama-sama. Kami pernah peluk sama-sama. Kami tak nak peluk hanya di dunia. Kami nak peluk sampai ke jannah. Janji kami, seorang tumpas daripada kami kena sempurnakan majlis perkemudian sahabat. Itu visi hidup kami yang terdiri daripada 8 family. Sebab itulah saya tak boleh tolak seorang-seorang. Nak bangkit kena ada jemaah. Tetapi nak uslah hanya seorang-seorang. Maka saya pun bermula jumpa pula wartawan. Saya cerita sikit. Saya suka takut ni sebab saya dibitkan dengan siapa nama Muhammad Hakim. Diorang ada bagi satu job pada Muhammad Hakim. Muhammad Hakim tak boleh tarik crowd 1 juta. Dia kata, Ustazah kita tak up Ustazah ni video. Kalau naik 1 juta Ustazah masuk esok. Dalam hati saya bergetar. Getar. Saya takut. Ya Allah tolonglah ya Allah. Jangan. Saya kata kat wartawan, Kak, saya bukan macam selebriti. Saya kata bukan cerita selebriti, cerita point. Macam mana kita boleh bawa. Itulah dunia yang akan saya masuk kejap lagi. Ataupun kita akan mula masuk. Dan yakinlah ajar bermula dengan saya dan seluruh ni. Kita keluar di bilik ni, kita akan melalui fasa yang sama macam saya. Bila ianya berakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mana kita jatuh, baca kisah para nabi. Bukan baca kisah orang kafir. Saya dulu ikut orang kafir. Apa kerja saya? Meditasi. You want to be the great creator, you are the benda-benda you are semua you are. Tu keakuan sifat mazmumah tu sombong. Sombong wujud takabur sum'ah semua ada lah. Etis kat dalam. Sampai orang kata, orang gelar saya ni dulu punya perangai. Saya ni kalau daripada Fir'aun, kalah Fir'aun tu kalah. Saya di atas daripada Fir'aun. Punya hebat. Perangai. Kita je lah yang cakap betul. Orang lain semua pakat salah. Ini masalah perempuan. Tu je dia. Saya ingin sebut kat dalam ni sedang melalui fasa kejatuhan ataupun melalui dalam fasa kebangkitan. Kalau tak nak dalam kehidupan pun bangkitkan kerohanian kita nak dapat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari buatlah diri kita habis baik. Di malam hari hanyalah kita dengan Allah. Kalau tak boleh buat dalam masa 7 hari, buatlah sebulan sekali. Kalau tak boleh buat sebulan sekali, buat setahun sekali. Kalau tak boleh buat, tinggallah terus. Apa guna jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa guna jadi hamba kepada Allah? Allah bagi segalanya tapi kita sedang menempah iaitu neraka di sana. Apa guna? Sebab itu saya selalu bagi pesanan. Saya nak bagi pesanan kepada diri saya. Saya takut-takut bila ada nama, bila ada jawatan, kita lupa. Hidup bukan nak bergaduh. Apa nak gaduh? Tak ada orang nak bergaduh. Tapi orang terpaksa gaduh. Bukan mudah untuk mengharmonikan sesuatu. Ada yang diuji dengan kesakitan. Ada yang diuji dengan bisnes. Nak balik pada siapa? Balik pada siapa? Allah tu kita nampak tak perempuan. Sentiasa ada dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Kamu yang meninggalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholihin. Kita yang menzalimi diri kita. Apa jadi pada alam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholihin. Hari ini datang bukan kerana saya. Hari ini datang kerana Allah. Hari ini datang bukan kerana kejayaan, tetapi hari ini datang untuk berubah. Maka berubah selagi ada masa. Boleh jadi kita keluar jadi kita tak tahu, kita jatuh dekat depan tu boleh kolaps. Kita tengok sahabat. Ada satu video. Sahabat saya hantar dalam grup nangis ya. Tengah baca Yasin. Apa malah
Asal malam. Kita kena tanya. Ni yang gunakan itu. Ya Allah, aku memang niat nak mati macam ni. Saya mana niat lah. Aku nak mati dalam solat tasbih. Tapi nak mati dalam solat tasbih tu kena selalu nak solat tasbih. Takkan setahun sekali. So visi kita kematian. Siapa yang tulis? Kita tak pernah tulis. Kita punya target mati je tak pernah tulis. Cita-cita boleh tulis. Maka berbalik pada cerita saya start daripada saya kecil sampai dah saya besar kan. Alhamdulillah tak dapat jadi guru daripada dulu sampai sekarang. Akhirnya baru saya tahu title Ustaz Ahmad Ibrahim. Sebenarnya guru tu bukan cita-cita saya. Guru itu adalah cita-cita arwah mak saya. Apa yang saya buat untuk dunia? Tak salah saya tahu. Hanyalah untuk arwah mak dan arwah abah. Sebab itu saya tak pernah menyanyikan sebarang. Apa orang nak kata cakap? Sebab rezeki itu saya akan datang daripada Allah. Kalau saya ada 1 juta sekalipun, belum tentu saya akan habiskan masa dan duit saya untuk mereka. Mereka dah pergi. Apa yang boleh saya buat? Saya tak boleh buat apa-apa. Cuma ibu saya meninggalkan seorang ibu, iaitu nenek saya. Dan hari ini saya berkhidmat untuk nenek saya yang sedang terlantar 24/7 di atas kaki. Ada sahabat yang datang ziarah. Kenapa saya berkhidmat pada nenek? Sebab dia adalah ibu kepada ibu saya. Bukan sebab saya cucu yang bagus. Sebab kalau saya yakin kalau mak saya masih hidup, pastilah mak saya akan buat perkara yang sama. Di sinilah motivasi untuk kita menjadi yang terbaik dalam hidup. Khususnya pada kedua ibu bapa. Siapa yang ada ibu bapa, minta doa. Dengan ibu bapa yang kena hati. Sebab dia keramat hidup. Saya dah tak ada. Maka saya tidak ada keramat doa. Tak ada dah. Tapi orang yang ada ibu, tetapi dia buat ibu macam nak telefon susah. Hari ni kalau saya nak telefon ibu saya pergi ke buang. Untuk baca telefon je. Mana ada orang hidup lama-lama dekat kubur ni. Katakan saya sempat kubur je. Sebab kubur di Negeri Sembilan. Sekali balik. Dan sebab itulah saya mula berkembang di Negeri Sembilan. Sebab saya tak bagus pun. Itu kampung ibu saya. Sangat sedih. Saya akan tukar sedikit jadual saya. Selalu bulan puasa saya akan hit di bandar-bandar. Tahun lepas saya masuk satu kampung, Curug Kampung. Seorang nenek tua, umur 78 tahun jumpa saya. First time buat solat tasbih, menangis. Apa mesej nenek tadi pada saya? Curug tu kampungnya takkanlah tak ada solat tasbih dengan kita akan cari kalau orang ni. Tak. Jawapan pada saya. Sebab apa? Saya tahu tapi saya tak buat. Nampak? Kita ada ilmu. Kita ada harta. Kita ada pangkat. Kita ada darjat. Kita boleh simpan. Kenapa hari ni tak sampai? Kalau orang kata Ustazah Aisyah aku solat tasbih, kenapa tak sampai ke kampung? Sebab saya tak habiskan masa saya di kampung. Salah saya ke salah mereka? Apa? Kalau di KL boleh tahu, takkan di Curug Kampung tak boleh tahu. Buat solat tasbih tu, siapa nak kejar? Siapa nak marah? Biar nak marah. Dia pernah solat tasbih kat kampung. Orang-orang solat bunyi, Nino. Boleh datang. Dan ada betul kan? Kita pun tahu sekarang. Ada dah beberapa isu tambah isu. So saya tak cerita lapat tu. Okey, tak tangkap saya, tangkap apa? Betul? Saya buat apa? Mengimamkan solat ni. Maka kita melalui satu fasa yang sangat susah untuk kita kenali dia itu kehidupan. Yang bagi Rasulullah SAW risaukan kita dalam fasa itu. Yang benar sebagai benar, yang batil sebagai batil. Semua mengaku ahli sunnah wal jamaah yang tulen. Tak ada yang mengaku saya ni memang tak. Bila pegang kami lah ahli sunnah wal jamaah yang tulen.
Kami lah para pengikut Nabi. Nak ikut Nabi je dengan Ustaz. Dia punya soalan. Sebab kita tak faham. Maka di situlah kenapa saya bawa tentang benda ini. Dan juga kadang-kadang kuliah-kuliah saya tu, saya tak nak semua orang ini akidah ni goyang. Tiba dia cakap, ini Nabi tak buat habis Ustazah tu cakap, okey je. Okay. Ustazah tu, nampak? Kita ada penjelasan yang cukup dalam tadi. Bagaimanakah yang dikatakan bidah hasanah dengan bidah dolal? So kita kena tahu. Sebab itu kita kena ada ilmu. Afala yatadabbarun, orang yang berfikir, iaitu orang Islam itu sendiri. Yang paling kecewa dan sedihnya adalah Al-Quran bukan dikaji oleh orang Islam tetapi dikaji oleh orang kafir. Mereka mentelaah satu persatu. Sebab itu ekonomi negara kita dipegang oleh bangsa mereka. Makan ni, maka Allah kata apa? Di situlah aku memberikan engkau rezeki. Hari ini rezeki kita pegang pada tangan mereka. Dia kacau ayam pun jenuh dia. Ayam tisu, menggerupung ayam. Ada yang tutup kedai mas. Sebab niaga nasi ayam. Harga ayam tadi. Sebab apa? Dia kontrol. Tambah pula sayur. Tiba dia shutdown ke sayur. Habis kita. Bukan kata makan sayur. Tak jadi kita makan. Nah, sedangkan Allah menciptakan alam ini untuk siapa? Walillahi ma fis samawati wal ardh, langit dan bumi untuk itu. Tapi kita tak habis sebab sibuk dengan cari nak itu. Sebelum mati nak buat apa? Balik yang buat. Nanti insyaAllah kita akan buat 3 hari 2 malam. Situ saya hantar dia. 3 hari 2 malam. Kalau balik mata tak lebam, saya gagal dalam saya hidup. Itu saya punya. BC dan DC. Kalau dengan Ustazah Aisyah Rosli ni memang banyak sedia tisu. Sebab Ustazah Aisyah Rosli ni yang memang hati tisu. Saya dulu susah sangat nak menangis. Sebab itu. Apa susah nak menangis hari itu. Ingat kan kata saya. Kata guru saya. Saya pernah tanya seorang guru ya. Saya pergi kat dia, saya kata, Ustaz, tuan guru. Macam mana kalau kita doa kita tak boleh nangis. Dia tembak je saya sampai sekarang. Mati je balik. Kata pertama saya ikut. Dalam hati. Mati apa kata ikut. Tak latih kan. Yang kedua dia kata kita sombong. Ketiga dia kata cinta kita pada Allah kurang. Kat situ yang nombor 3 tu lah yang saya jatuh hati. Maka dia kata, Aisyah, belajarlah untuk menangis. So saya belajar untuk nangis. Tengok itu, start dia nangis. Apa? Kita tipu. Nangis. Tak. Apa lagi kita nangis? Kalau mengandung, tak dapat makan. Yang benda yang kita suka. Nangis. Dia kata belajar menangis untuk Allah. Saya kata, mana nak belajar nangis? Sekali dia kata, memang tepatlah sampai ke hari ini. Aisyah, zikir yang Aisyah amal tu belum bermula. Bila pula dia tahu saya zikir? Kita kan zikir, pak kan, kita tahu berapa kan. Zikir itu belum masuk dalam hati. Sebab itu tak boleh runtuh untuk menangis. Dia gila tu dalam hati, apa aku buat selama ni? Awal banyak. Kau kata awal dia. Aku biar semua dia. Kata 4 tu saudara, dia tak tahu atas lagi bagi saudara saya emosi. Tapi di situ lah. Carilah semua rujuk untuk kita rujuk. Yang dia akan buat apa? Dia tahu dia hari tu. Dan solat malam, mana? Dan zikir, ni mana? Baca Quran, ni mana? Dia kata, so baca Quran. Hafal ayat tu, dia kata. Tapi tak meresap dalam tubuh badan kau. Sebab apa ini? Tapi itulah kebangkitan selepas setiap satu kejatuhan. Dan alhamdulillah, kota-kota Singapura yang telah ditakluk oleh siapa tadi? Sultan II Muhammad Al-Fatih tidak bertahan lama, jatuh pada zaman Turki Utsmaniyah, jatuh. Hari ini naik tak? Tidak. Belum naik. Kita tengok sejarahnya, kenapa jatuh masa zaman Turki? Dia minta apa?
Dia minta nasihat daripada orang bukan Islam. Kat situ dia punya nasihat bukan yang terlibat dalam peperangan, tetapi dia minta nasihat sahaja. So kita cek dengan siapa kita saling minta nasihat untuk menentukan antara kita jatuh ataupun bangun. Tapi Allah kata Islam akan bangkit. Betul tak? Janji Allah. Siapa tak percaya Islam? Persoalan saya cakap, adakah kita menjadi sebahagian daripada tentera yang membangkitkan Islam? Harap-harap kita semua terpilih. Tak kira lah apa pun yang kita buat, tak ada ilmu belajar. Tak pandai menyampai, tak tahu cari orang yang tanya. Kalau dah ada ilmu, amal. Jangan sombong. Lepas tu kita buat apa? Kalau tak ada duit, kalau banyak duit, sedekah. Kalau tak ada duit, sedekah kedua. Berkhidmat dengan guru dia. Kemudian kita buat apa? Kalau tidak ada susah sangat semua tu, banyakkan berdoa. Muslimin wal muslimat. Banyak doa untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hidup. Sebab hidup kita datang daripada dia, akan kembali juga pada dia. Soalan dia, bilakah masanya itu? Wallahu. Boleh jadi kejap lagi, esok lagi, tahun depan, 10 tahun menghadapan, kita tak tahu. Maka jadikan setiap kehidupan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jumpa kawan sebagai ibadah. Dipanggil silaturahmi. Ya Allah nak jumpa sebab tu. Bertemu dengan kami kerana Allah, berpisah dengan kami kerana Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Duduk rumah basuh kain, ibadah. Cuci rumah, ibadah. Bukan sepah rumah. Islam tidak lagi dengan kebersihan. Adik sempurna. Islam malah lebih sempurna. Ini mengaku umat Islam. Tengok masuk rumah, warna rumah Islam. Sebab tu guru saya besar, dekat dapur pun boleh solat. Gila tu. Maknanya nak cek dapur kita tu bersih ataupun tidak, sehingga boleh buat solat. Sebab Islam dia tidak lari dengan kebersihan. Maka saya tak buka soalan. Sebab ini konsen. Siapa ada soalan, simpan yang soalan tu, insya-Allah sendiri tanya, sendiri jawab. Semoga saya mohon ampun dan maaf kalau salah dan silap. Jadikan diri kita bagaimanapun sebagai satu tunggal. Sentiasa niat dekat dalam hati, sentiasa menjadi yang terbaik walau apa pun dalam bulan. Mungkin semalam kita buat apa, hari ini kita nak jadi yang terbaik. Hari ini kita nak jadi yang terbaik. Walas demi masa. Allah sumpah terhadap masa. Jadikan setiap masa itu adalah kita sentiasa memperbaharui akan iman dan takwa. Maka sekadar itu saja daripada saya, seorang hamba yang tidak punya apa-apa. Saya mohon pada semua jemaah, sahabat-sahabat saya, doakan saya agar diberikan kekuatan, diberikan lagi iaitu ketakwaan kepada Allah. Moga lagi boleh melebarkan saya. InsyaAllah kita akan bertemu pada bulan 10 tadi. 3 hari 2 malam kota dunia. Siapa yang nak nangis sila datang. Tak nak nangis, duduk rumah. 3 hari 2 malam full program daripada pagi sampai malam. Saya cover semua. Yang paling best, kita akan solat tasbih sama-sama, qiyamul lail sama. Itu yang paling best. Tak ada benda nikmat yang lain melainkan dua. Ni paling best. Yang lain itu hanya dipanggil sebagai seminar. Ada yang banyak macam-macam yang kita akan masukkan di situ. Khususnya 4 hati yang tak habis dari hari itu, kita akan sambung lagi lebih mendalam. Kemudian kita akan buat dengan research apakah kita punya maps untuk kita sampai kepada Allah, dipanggil road map untuk masuk. Dan akhirnya kesudahan hidup kita. Maka insyaAllah saya rasa saya dah yang terakhir untuk hari ini. Jangan bangun lagi dan jangan juga keluar. InsyaAllah tidak lagi kita akan ada sesi bergambar dan akan panggil sebab ramai yang adore Ustaz ni. Kalau Ustaz ada dia, kita mesti orang tak dapat orang Ustaz. So kita akan bawa masuk Ustaz, sama-sama gambar dengan kita semua dan insyaAllah akan ada makan. Kemudian kita akan serai. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang pastilah datang daripada saya sendiri. InsyaAllah daripada pihak saya kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana